Assalamualaikum, nama saya Nur Fatazia. Hari ini saya akan bercakap tentang masalah tingkah laku dan emosi bagi kanak-kanak. Masalah tingkah laku ni akan terjadi kepada kanak-kanak yang berumur biarpun dalam lingkungan 5 ke 6 tahun. Hal ini ada beberapa faktor yang berlaku seperti mana faktor yang pertama yang kita ketahui adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran ni seperti yang kita tahu macam berlaku di rumah. Sebagai contoh, perlakuan ibu bapa juga akan terikut kepada kanak-kanak ataupun kanak-kanak tersebut lah. Yang seperti yang kita tahu, kanak-kanak yang akan ada masalah tingkah laku ni jika macam ayah dia mempunyai baran dan mak ni pun macam sering memarahi, dan mereka pun boleh macam terpengaruh dengan tingkah laku yang tidak baik, yang seperti mana yang dilihat macam mana cara mak dan ayah dia berkata ataupun bergaul. Itu salah satu masalah faktor persekitaran yang itu. Lagi satu faktor persekitaran yang kita tahu macam dia bercakap ataupun dia bergaul dengan anak-anak yang lain. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia akan terdedah dengan kanak-kanak luar. Jadi kalau kanak-kanak luar tu berkata-kata yang tidak baik, dia pun akan terikut, dan itu akan memberi efek kepada kanak-kanak untuk berkata yang tidak baik, dan faktor persekitaran dia menjadi sangat buruk dan tingkah laku dia kan akan buruk jugalah. Yang kedua yang kita ketahui, macam faktor persekitaran pun boleh dikatakan macam dari segi, kalau macam yang saya cakap tadi, macam ayah dia baran, ayah dia pun memainkan peranan kalau dia terdera. Okey, itu yang kedua lah. Kiranya macam penderaan ni pun salah satu boleh membuatkan kanak-kanak mempunyai tingkah laku yang masalah, sebab dia selalu didera dan dia nak macam bergaul dengan orang pun susah. Jadi lagi satu, penderaan ni pun salah satu membuatkan masalah tingkah laku kanak-kanak susah. Oleh itu, yang ketiga iaitu emosi. Emosi ni pun disebabkan penderaan tadi, kanak-kanak nak macam emosi dia terganggu. Jadi dia susah nak macam nak dapatkan kasih sayang mak bapak, nak meluahkan pun dia susah. Lagi satu, disebabkan ni emosi dia akan terganggu dan mungkin dia akan lebih kepada stres, ataupun tingkah laku dia boleh merosot, macam dia boleh kemurungan, dia boleh tak bercakap dengan siapa-siapa. Oleh itu, yang keempat, kemahiran sosial dia pun akan berkurang. Jadi dia macam nak bercakap dengan orang luar ataupun cikgu-cikgu kat luar sana pun macam susah, sebab dia nak komunikasi, sebab daripada emosi dia dah terganggu. Jadi dia nak bercakap dengan orang-orang luar pun macam susah je, macam tak boleh nak bercakap sebab emosi dia memang dah tak boleh sangat, dan kemahiran sosial dia pun susah nak bergaul dengan orang-orang luar. Jadi macam dia tak percaya dah apa yang orang luar cakap. Oleh itu, kepada ibu bapa di luar sana, macam kalau ada anak, tolong didik dengan baik dan beri kasih sayang sepenuhnya. Dan itu lagi satu, kalau macam untuk tingkah laku dan ni, kita boleh tengok daripada segi teori Albert Bandura, yang di mana dia buat patung bobo yang diletak satu patung bobo, ada dua patung bobo berlainan diletak di dalam satu bilik. Satu bilik tu ada satu lelaki, dan dia bagi kanak-kanak umur 5 atau 6 tahun masuk. Patung bobo yang pertama tu dia adalah kelakuan yang baik. Dia macam dia sayang patung tu, dia apa, dia tengok macam kelakuan orang besar tu, dia sayang, dia main dengan yang mainan-mainan yang kat tu. Jadi kanak-kanak yang dalam patung bobo pertama tu pun macam dia macam ikut macam mana yang orang tu buat. Dia macam sayang, dia macam tu, dia cakap patung ni cantik, benda semua. Sekali yang kedua pula, patung bobo tu ada satu macam orang yang besar, dia cakap kata-kata kesat, patung ni buruk, apa benda semua, dia tendang-tendang. Jadi kanak-kanak yang dalam bilik yang kedua ni pun macam ikut jugalah. Macam contoh, dia berkata-kata kesat, dia pukul-pukul patung tu. Yang kita ketahui macam teori Albert Bandura, iaitu patung bobo, di mana patung bobo diletakkan dalam dua bilik. Bilik pertama tu perlakuan yang baik, dan bilik kedua tu perlakuan tidak baik. Jadi di mana bilik yang perlakuan baik ni, di mana ada orang dewasa, dia akan macam dia sayang patung bobo tu, dia tak kacau pun patung bobo tu, dia main permainan yang ada dalam bilik tu. Jadi kanak-kanak tersebut
tidak macam kacau pun patung bobo tu, dan diorang akan bermain kat dalam permainan tu. Kadang-kadang bilik yang tak baik ni, dia tendang patung bobo tu, dia kata-kata yang tak baik. Jadi kanak-kanak yang dalam tu, diorang rasa macam diorang ikut. Jadi di sini kita dapat nampak yang di mana kanak-kanak yang ada masalah tingkah laku pun dari ibu bapa dan dari persekitaran dia. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.